Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita mula majlis ilmu kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda daripada kalangan mereka-mereka yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan anak cucu baginda serta sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sidang penonton yang saya kasih sekalian, Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang untuk kita meneruskan lagi perjalanan 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup dengan episod hidup berumah tangga, dan kita baru saja berhenti pada satu topik yang dinamakan dia iaitu najis. Aiwah. So najis, perbincangan kita adalah kepada najis mutawasithah, najis pertengahan. Najis pertengahan. Saya sengaja menggunakan perkataan ini, bukan saya tak meraihkan bahasa Arab ataupun istilah fiqh. Sebaliknya, saya menggunakan istilah ini supaya mudah kita tangkap bila kata pertengahan, tengah antara siapa? Antara yang ringan dan yang berat. Kalau yang ringan renjis, yang berat basuh 7 kali, maka najis pertengahan dia tidak boleh direnjis ataupun ayak dia sikit, dan dia tidak boleh dibasuh sampai membazir 7 kali. Memadai kita basuh sekali sahaja ataupun berkali sikit, maksudnya 2 kali, 3 kali, sekiranya boleh hilang pada dia warna, bau dan rasa. Tetapi diulang sekali lagi, diberi kelonggaran pada warna kerana boleh jadi disebabkan lamanya. Misalnya satu orang yang accident, dia darah banyak keluar. Jadi bila darah banyak keluar, darah itu confirm najis. Maka terkena baju dia, dan baju tu dah dibasuh sebab dia dah sembuh daripada accident dia. Dia nak pakai balik baju tu, maka ada kesan lopak merah di baju dia. Adakah baju itu tak boleh dipakai? Baju tu boleh dipakai kerana warna tadi. Kalau cucian dia bersih, cantik semua, bau darah tak ada, rasa darah pun tak ada, pegang-pegang pun tak ada apa. Macam kain biasa lagu ni, pegang tak ada apa. Tetapi warna masih melekat, warna diberikan kelonggaran. Cuma saya nak pesan juga supaya kita beri perhatian bahawa bila mana kita lalu dekat kedai, misalnya, maafkan saya ya kalau saya gunakan istilah ni, ada setengah orang tak rasa tak sesuai, maafkan saya, tapi saya nak bagi kita nak faham. Bila kita lalu dekat kedai biasalah Malaysia kan masyarakat majmuk, bila kita lalu kedai ada orang duk masak, maafkan saya guna istilah masak daging babi, maka asapnya kan keluar kena kat kita boleh hidu kan, dia ada bau dia kan, kita boleh hidu. Ada yang bau sedap, ada bau yang kurang sedap. Jadi orang tanya, adakah bau tu membuatkan kita kena samak? Saya beritahu kata tak kena, wallahu taala a'lam. Okey, bau yang angin lalu saja dia tidak menjadi masalah. Dia kata, "Dak ustaz, saya lalu betul-betul dekat tepi kedai tu, saya lalu." Tak ada masalah, boleh faham ya? Tak ada masalah sebab dia tak bersentuhan secara yang ni, sekadar bau saja, dia tak jadi masalah. Asap tu dia bukan kategori dia punya ni. Okey, wallahu taala a'lam. Tuan-tuan clear ya, tuan-tuan boleh dapat apa yang saya sampaikan, insya-Allah. Khair.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fakta kes yang kita bawa hari ini kepada semua berkaitan dengan najis pertengahan adalah air mazi. Kita tulis kat mana? Sinilah. Air mazi. Tuan-tuan, saya nak sebut, tuan-tuan perlu bezakan ya, maafkan saya ya, perlu bezakan air mazi dengan air mani. Antara perbezaan yang orang tak boleh nak faham sikit sampai ke hari ini, iaitu air mazi dia najis mutawasitah. Adapun air mani dia bukan najis. Boleh faham ya? Jangan salah faham. Jadi pertama sekali saya nak highlight bahawa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan setiap benda hidup daripada air, maka kita tidak boleh terbina daripada air ataupun sesuatu yang najis. Jadi kita bagi tahu kat semua orang, air mani dia bukan najis. Maknanya kalau kita tengok daripada kitab hadis, Nabi biasa pada pakaian Nabi terkena kesan air mani, Nabi hanya menggosok-gosokkannya, Nabi semayang tu membuktikan bahawa air mani bukan najis. Boleh faham ya? Okey, clear. Yang masalah dia air mazi. Air mani bukan selalu keluar. Betul tak? Air mani dia bukan selalu keluar. Dia memerlukan apa? Dia memerlukan apa? Cepat. Dia memerlukan satu momentum. Maksudnya sama ada momentum geseran ataupun satu imajinasi yang mencapai tahap dewa. Boleh faham? Satu orang dia imajinasi, dia tak buat apa-apa, dia duduk, dia imajinasi tinggi sangat, berlaku sesuatu. Macam kita tengah tidur, ingat? Kita tidur, kita mimpi kan? Mimpi, imajinasi yang mendewa. Boom, keluar air mani. Jadi, air mani bukan selalu keluar. Yang selalu keluar yang ni. Maafkan saya sentuh sikit lagi, okey? 30 minit Ustaz Don, biasa dia kena sentuh benda-benda lagu ni. Tambahan pula hari ini. Maafkan saya kalau saya berperwatakan nampak macam orang jahat dalam episod kali ini. Tapi saya abang kata, bukan. Saya tak ada niat langsung nak jadi jahat. Saya nak bagi tahu saja apa dia. Tambah pula suasana hari ini dengan pakaian wanita. Hari ini orang perempuan kan dia ada macam-macam fashion, macam-macam. Tak apa, semuanya menutup aurat bagus elok. Cuma kadang-kadang material dia, faham tak? Material dia, kebebasan bergaulnya kan, orang perempuan, orang lelaki pun sama juga. Tapi nak abang kata bila kes ayat mazi ni, biasanya yang keluar ayat mazi kerap ni bagi orang lelaki lah. Kalau kita nak tengok orang perempuan, dia ada satu keselamatan pada dia, pada pakaian dalam dia itu, dia ada letak satu yang disebut sebagai tuala wanita, sama ada yang kecil atau yang besar atau sebagainya. Dia ada tuala di situ. Andai kata berlaku air mazi, dia boleh buka benda tu, dia buang, dia cuci kemaluan dia dan dia boleh sembahyang, tak ada masalah. Adapun orang lelaki, kita tak ada pakai tuala apa-apa, kita pakai terus satu seluar yang kita guna istilah dia sebagai boxer ataupun segitiga bermuda. Okey, segitiga bermuda. Kita punya itulah seluar Superman tu lah. Jadi saya gunakan yang ni, saya nak bubuh kesan dia dekat sini sebab air mazi beza dengan air mani. Pertama, air mani bila dia keluar dia memancut. Air mazi dia keluar dia tak memancut. Okey, yang ni seluar Mustafa ni saya bawa. Jadi okey, kita berhenti sekat sini dulu. Apakah lagi perbezaan dia? Ada. Air mani dia, kita sambung selepas ni insya-Allah. Saja aja buat gitu. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup dan kita melalui kehidupan berumah tangga dan kita tak boleh lari bila lalu hidup rumah tangga ayat mazi ya. Okey, saya kena cerita lah benda ni sebab dia berhubung rapat, berhubung kait. Sebab ayat mazi yang pertama keluarnya tidak perasan. Bila dia keluar kita tak perasan. Tak tahu ada. Okey. So tapi ada orang yang boleh kontrol. Setakat isteri dia pegang tangan dia, macam kita duduk berjalan kat supermarket, duduk pegang tangan tu, dia tak keluar. Biasanya. Okey, kejap. Saya tak tahu. Hakim, kalau saya cakap benda ni tak boleh, kita bagi tahu saya tukar topik lain ya. Okey. Sikit ya. Memang saya nak cerita ayat mazi macam nak cuci. Memang saya nak cerita. Tapi bagi saya sentuh sikit. Untuk pengetahuan semua, kan Allah sebut dalam Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'.
dihiaskan bagi orang lelaki, dia punya syahwat dia yang pertama sekali untuk tengok orang perempuan. Cuma saya nak bagi tahu kata, kebiasaannya kita orang lelaki bila kita tak kahwin lagi, kalau kita tengok orang perempuan dan kita pegang tangan orang perempuan, pegang saja anytime, boom, memang akan keluar air mazi. Betul saya cakap. Sebab syaitan hiaskan kepada kita, hakikatnya memang Allah Ta'ala, tapi diberikan kepada syaitan untuk hiaskan kepada kita, sebab syaitan itu watak yang nak menyesatkan kita. Dia dah janji dengan Allah Ta'ala, so dia bagi nampak kepada kita isteri kita, girlfriend kita tu satu yang belum kita sentuh lagi, kita sudah takjub dengan dia. Faham tak? Dia dah bergolak dah, dia ada konflik dalaman, dia ni kita kata apa, kucu-kucu hotahe, dia punya kucu-kucu hotahe, dia ada rasa kat sini. So bila kita pegang saja, keluar current. Dah, ini bukan masalah hukum halal haram ni, bukan saya nak masuk yang tu. Saya nak habaq isu dia yang ni. Hak halal haram ulama dah habaq dah. Benda tu clear dah. Okey? So, saya nak beritahu kata, dia hias kat kita. Jadi sebelum kita nak pergi jumpa girlfriend kita tu pun, kita dah macam, apa nak jadi, dia nak pakai macam mana lah. Contoh maaf Lepas tu, macam mana. Lepas tu bila jumpa dia pula, ya Allah cantiknya. Lepas tu bila jalan tersentuh. Bukan nak pegang pun, tersentuh. Alah, duk pergi supermarket, duk pilih-pilih barang. Alah, macam filem. Nak ambil barang ni, sama-sama tangan pegang. Dia jadi bila jadi lagu tu, saya amat betul-betul, saya amat jujur. Orang lelaki kita kalau tak kahwin lagi memang akan berlaku shock current. Bila shock current, kita tak perasan. Kita shock current kat sini, tapi kat bawah keluar. So, saya nak sebut pula, bagi orang yang dah kahwin, setan nak buat apa lagi kat dia? Isteri dia dah halal kat dia. Peganglah tangan lagu mana ni, ramah tangan ni sampai berjalan ni. Pasal apa? Duk tengok sale. Duk tengok sale, ya Allah, sale, banyaknya sale. Duk ramah tangan suami ni, ramah tangan, bukan kata pegang, ramah ni pun tak keluar apa biasanya. Okey, sebab tak ada, no point. Faham tak? Cuma nak sebut kata, ada setengah orang macam tu, ada setengah orang walaupun dah kahwin pun dia still ada. So ala kulli hal, perkara ini dia jadi seperti kita kata silent killer. Dia keluar senyap ya, tahu-tahu seluar kita basah. Okey, boleh dapat. Isu ni ada dalam kitab dan menantu Nabi sendiri yang Allah Ta'ala takdirkan terjadi seperti itu. Antaranya Sayyiduna Ali karamallahu wajah, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu adalah satu orang yang kerap keluar air mazi. Okey, itu soalan yang ditanya. So sekarang ni bila kata kita punya seluar boxer kita, bila kita pergi toilet, okey tuan-tuan, maaf ya, kita cerita tentang najis, ulang sekali lagi, najis. So bila kena seluar kita kena apa tuan-tuan? Kena najis. So bila kena najis apa ni tuan-tuan? Adakah dia najis anak kecil? Anak kecil apa dah besar panjang dah boleh keluar air mazi. Habis tu air kencing balik bayar dengan anjing ke? Apa pula ni manusia. Jadi dia duduk di mana? Najis pertengahan. Jadi bila najis pertengahan, dia najis tak tuan-tuan? Najis ya. Jadi kalau terkena boxer, berhati-hati. Okey. Biasanya kalau kena boxer, jaranglah nak kena ke seluar kita, sebab kecuali orang yang memang pakai seluar ketat gila, jin yang rapat. Biasanya kita kalau pakai boxer ataupun seluar segitiga bermuda tu, kemudian kita pakai seluar slack kita ke seluar dia tak kena direct, dia tak kena lah, insyaAllah tak kena lah, kecuali dia kata, Ustaz kalau duduk apa semua, insyaAllah lah, dia jarang lah. Kalau air mazi ni dia tak ada tembus, dia tak ada tembus, kecuali terlalu banyak nafsu dia menggolojak, keluar, dan dia beza dengan air mani kalau dia keluar sekali, dia keluar banyak, keluar banyak. Tak ada lah bunyi gerum sampai lagu tu gerun pula dengar kan. Tapi ayat mazi ni dia tik dia macam tu, okey. Jadi kadang-kadang dia tweet dia kerina, baru dia tembus. Boleh faham? Tu kalau pegang itu dia keluar je dulu tu. Boleh faham? Kalau tak faham lagi aku tak tahulah nak cerita lagu mana. Okey. Jadi ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat yang mana orang-orang dewasa, saya minta izin ya. Saya hari ni saya cerita lebih kepada anak-anak muda sikit ya. Mungkin kalau ada tuan-tuan nak, kalau apa-apa tuan-tuan nak sound anak-anak tuan-tuan, time lah tuan-tuan bubuh terus lah kat rumah tu, okey. Saya cerita kat luar cermin ya. Okey. Itu kerja tuan-tuan kat rumah. So tak apa, fine. So sekarang ni boxer kita kena ayat mazi.
Kita buka-buka seluar kita, Allah, aku nak sembahyang Zuhur ni. Contoh ya, kita pergi keluar apa Allah. Kena. So macam mana kita nak buat? Pertama, relax. Kedua, cari jalan penyelesaian. Buka seluar kita dulu untuk mengelakkan menitik apa lagi. Sebab kalau kita tak buka seluar, kita nak basuh seluar boxer kita, tengah-tengah basuh pergi menitik pula atas seluar kita, jadi dia kes, jadi dia kejar. Elakkan. Dalam toilet kita saja. So buka seluar kita dulu. Hati-hati yang boxer tu hati-hati. Buka seluar kita, gantung seluar kita dulu. Tinggal kita dengan boxer saja. Hak baju pakailah tak apalah. So boxer tadi tu kalau nak buka lagi bagus. Kalau nak buka lagi bagus. Duduk kat atas tu, buka seluar kita, bawa pergi dekat pipe kat tepi tu. Contoh. Ni kira kita duduk atas kok jamban tu lah. Kita kata kita duduk atas toilet bowl lah. Kita kata. Okey. Kita duduk tu, kita nak cuci kita punya ni kan. Bawa seluar kita. Tak apa. Boxer hang. Bukan boxer orang lain. Ayak mazi hang. Bukan ayak mazi orang lain. Boleh faham? Okey. So bawa pergi dekat situ. Contoh dia. Tuan-tuan tengok. Boleh nampak beza? Boleh nampak? Cuba tengok dalam skrin nampak color beza? Beza eh? Okey. Pegang dia elok-elok. Dah memang kena. Pegang dia elok-elok. Dia dulu tu. Sekali lagi. Kamera stay. Okey, ni ayat mazi punya kawasan. Ni ayat mazi punya kawasan. So, pegang dia elok-elok. Tarik dia. So, dia akan jadi macam tu. Tuan-tuan nampak tak? Itu kawasan ayat mazi. So, pergi dekat ayat. Cuci betul-betul. Okey. Settle. Nanti dulu. Ya, elok. Kamera elok dah. Nanti dulu. Apa dia? Dia mesti kena hilang warna, bau dan rasa. Biasanya ayak mazi warna boleh hilang, bau dia boleh hilang sebab tak kuat sangat. Yang susah nak hilang apa? Rasa. Sebab dia ada melekit-lekit sikit. Dia ada rasa kental tu. Dia kena tonyoh sikit. Tuan-tuan jangan duk buat pelik. Dia kata macam mana Ustaz Don boleh tahu semua? Aku pun remaja juga. Boleh faham eh? Tak payah lanjut lah. Aku pun remaja. So, bila kita dah cuci, hilangkan kental-kental tu. Saya tunjuk. Hilangkan kental-kental tu. So sementara saya hilangkan kental-kental yang ada pada seluar ini, kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Wallahu taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Khair. Tuan-tuan, tadi kita berhenti rehat. Saya dah cuci dah bersih. Dan kita perah lah sikit seluar kita. Kita perah sikit. Alamak, tapi seluar kita basah lah. Ini kalau pakai sekali lagi, kena kat seluar, girlfriend kita mesti tanya dia. Isteri kita, abang, apa cerita? Oh, payah pun nak elak kalau soalan aku tu. Agak-agak nak jawab lagu mana. Saya pertama takkan nak kata saya terkencing dalam seluar, memang akan menjatuhkan kredibiliti. Kedua, nak kata saya terkena ayak tadi masa ni. Isteri kita kata, awak abang kali pertama kan nak terkencing. Kan, abang kali keberapa yang bangun belajar pergi toilet, tak kena juga. Melainkan, jadi nak buat macam mana? Kita mesti kena menghilangkan kesan dia. Macam mana cara nak menghilangkan kesan dia? Supaya orang tidak mengesan apa yang terjadi pada kita. Macam jahat pula cakap lagu tu kan. Tapi tak apalah, guna pilah ayat tu. Jadi macam mana kita nak menghilangkan kesan itu? Tuan-tuan jangan risau. Dalam toilet, tuan-tuan, ada yang dinamakan ada yang dinamakan tisu. Gunakan dia sebaik-baiknya. Tuan-tuan, saya tengok, saya tunjuk bukti kat tuan-tuan ni. Betapa berkesannya caranya. Tengok ni. Ni nampak tak ada kesan kan? Nampak ada colour kan? Nampak colour kan? Okey, tuan-tuan tengok. Duk jauh balik. Ambil tisu. Tapi tisu toilet lagi bagus sebab dia lagi tebal. Tisu toilet. Ambil begitu. Tebalkan dia. Terlangkup dia. Macam hari tu saya tunjuk tuan-tuan. Terkup dia begitu. Perah dah. Tuan-tuan cuba tengok beza tadi sikit. Dia sudah kering sikit. Jadi kalau pakai seluar pun, seluar kita selamat. Hanya rasa sejuk sedikit di dalam padan muka sebab itu kerja kita. Siapa faham, tak faham sudah. Okey? Jadi kita boleh menunaikan solat kita. Saya nak pesan, maaf, kebiasaannya ada orang, maaf, dia jadi macam ni. Okey? Dia ada kena mazi. Nak sembahyang Zuhur, dia buat apa? Dia pergi masuk tempat sembahyang, dia pakai kain, betul? Ada yang pakai kain saja kat atas. Yang ni totally salah. Ada yang dia buka seluar dia. Seluar dalam dan seluar betul dia buka. Okey? Seluar boxer dia dan seluar dia buka. Ataupun seluar dalam dia dengan seluar betul dia buka. Dia pakai kain saja, dia sembahyang. Tuan-tuan, hadis Nabi clear Nabi abang.
Masa Sayyidina Ali tanya, ya Rasulullah, saya orang yang selalu keluar mazi, apa saya buat? Nabi kata, cuci kemaluan, ambil wudu. Maknanya apa? Hak ni kena cuci. Bukan cuci ni saja. Hak ni pun kena cuci. Jadi kalau you keluar mazi, you kata saya takut kena najis apa semua, you keluar mazi, you tanggal semua, you pakai kain saja and you semayang, you tak cuci you punya kemaluan, tempat asas keluar mazi tadi. Okey, macam ada orang yang baru dia terfikir apa semua. Dia kata, Ustaz, kalau dah terbuat sebelum ni, tak ikut arahan, tak ikut apa, lagu mana Ustaz? Ada mazhab yang membolehkan nak tu? Dia tanya mazhab boleh, awak ingat mazhab nak ikut hang? Contoh soalan lagu tu. Tak ada, bukan. Maksudnya kalau yang sebelum-sebelum ni, khalas, kita doa supaya Allah terima kita dan ampunkanlah segala dosa kita. Yalah tuan-tuan, bukan kita boleh mengaji benda ni lahir-lahir mengaji semua, betul tak? Dan dulu pun dah mengaji kat sekolah tapi kita tak faham, betul tak? So kita minta Allah terima dan perbetullah kita punya dari masa ke semasa. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi dah. Saya bukan cerita kata ada girlfriend boleh apa semua. Saya tak kata apa pun. Saya cuba cerita apa kes yang terjadi bila ada kes-kes macam tu. Dan ini melibatkan najis mutawasitah. Dia tetap najis kena melalukan air dengan dia. Ini kes yang very common berlaku kepada orang yang berkahwin, baru nak kahwin, orang biasa, iaitu keluar air mazi. Orang perempuan, saya kata tadi, terselamat sebab dia ada tuala pakai buang. Saya nak bagi tahu kata, tuala pakai buang itu memang selamat daripada seluar dalam kita terkena, tetapi kemaluan kita tetap juga keluar air mazi tadi, maka kena cuci. Sebab saya pesan, orang perempuan pun macam orang lelaki. Jangan pula orang perempuan dengar cerita saya ni kata, tu dia lah orang lelaki. Tak habis-habis duk jadi lagu tu. Inilah akibat kesan dia. Amboi duk beletak kat kami, awak hampa tak ada nafsu ke? Hampa pun sama macam kami kan. Ada nafsu juga kan. Jadi orang yang ada nafsu, pasti terangsang nafsunya. Bila nafsu terangsang, maka dia akan keluar yang ni. Okey? Boleh dapat. Kameraman pun dah mengeluh. Dia kata, hai, aku ni duk tengok Ustaz Don aja. Bila aku nak mengalami peristiwa itu? Hai, jangan buat lagu tu. Melawak saja ya, melawak saja. Jadi hadza saya punya perbincangan untuk hari ini. Ada berapa minit lagi kita sebelum kita habis? Okey, kita ada 2 minit lagi. Tuan-tuan, saya harap selesai ya isu ayat mazi. Maafkan saya sebab saya tak buka perbincangan apa itu mazi, macam mana nak elak mazi, apa itu hukum lelaki buat perempuan. Maaf ya tuan-tuan, sebab saya nak cuba kompreskan kepada perkara yang mudah. Baik. Sekarang baby dah selesai, kencing berak, anak di lantai yang baru nak, orang kata apa, train cikgu? Toilet train kita akan buat dalam pertemuan lagi 2 minggu insya-Allah. Jadi kita akan sediakan kawasan dan table mop apa semua, timba pakaian. Masa tu kita buat ayak, ayak pakai selut sikit bagi nampak macam tai apa semua, kita bagi clear nampak kat sini. Okey, yang tu insya-Allah 2 minggu lagi akan datang. Minggu depan mungkin kita akan belajar bab tajwid dan sebagainya. Cuma di hujung ini untuk hari Khamis ini saya nak pesan kepada tuan-tuan, esok insya-Allah hari Jumaat. Jadi orang lelaki, apa kata kalau kita bersama-sama menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ketinggalan juga orang perempuan. Okey, orang lelaki, kawan-kawan lelaki, sahabat-sahabat abang-abang, apa kata kalau esok kita cuba pakai pakaian warna putih yang bersih dan cantik. Dia kata, Ustaz, seganlah Ustaz, saya kena buat kerja nanti kotor apa semua. Tak apa, kalau tak boleh begitu, apa kita menghidupkan dengan memakai wangi-wangian. Orang lelaki tak apa pakai wangi-wangi lebih sikit, tak ada masalah. Dia tak ada kata orang lelaki pakai wangi, perempuan tertarik tengok dekat dia ke apa semua tu, itu dia tak, biasanya orang perempuan tak jadi benda lagu tu. Hak jadi pada orang lelaki kalau orang perempuan wangi sangat. Okey, so orang lelaki pakai wangi-wangian, pakai minyak oud ke, pakailah apa-apa bau, kasturi ke, kasturi kijang ke, kasturi rimau ke, apa ke, pakai. Okey, dan yang ketiga, apa kata kalau saya pun ada juga kuku ni panjang, kena potong lah. Jadi kita potong kuku, okey, kita potong kuku tangan, kuku kaki. Kalau boleh kita nipiskan yang ni. Ini kalau boleh nipiskan, cukup pun boleh. Dan janggut kemaskan. Okey, kita buat sama-sama lah. Kalau boleh celakkan mata, dan kalau boleh pakailah orang kata pakaian-pakaian yang sesuai untuk sembahyang Jumaat. Kalau tak boleh, macam di Malaysia kita menghidupkan pakai baju Melayu, betul tak? Dia kata pakai baju Melayu boleh tak Ustaz? Pakai baju Melayu silakan, fala tafaddal mashkura. Boleh sertakan dengan sampin kemah-kemah, tak ada masalah. Okey?
mudah-mudahan kehidupan kita, jangan lupa surah Kahfi ada, surah Yasin boleh, Kahfi boleh, apa lagi surah Al-Waqi'ah boleh pagi. Banyak. Kemudian kata ustaz tak dan lah ustaz nak pergi Al-Ma'surat jangan tinggal. Tak boleh lah ustaz tak dan, baca qul huwallah sudahlah 3 kali, payah sangat. Tapi baca juga boleh dapat. Jadi hidupkan benda-benda itu. Dan last kali, jangan lupa selawat. Boleh? Hadza wabillahi taufiq. Minta ampun, minta maaf salah silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.